Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Chan Swet Fong. Nama saya Muhammad Firdaus bin Zul Hashmi, nombor matrik 15 DAD 19F1028, dan kali ini saya akan membentangkan projek yang bertajuk Cabaran terhadap Kelestarian Etika dan Peradaban Rasuah. Definisi rasuah: penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Apa itu rasuah? Rasuah terdiri daripada 8 jenis rasuah. Di antaranya adalah wang, upah, hadiah, undi, bonus, jawatan, diskaun dan juga perkhidmatan. Punca rasuah. Punca yang pertama, kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Punca yang kedua, kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan, tiada pemantauan, lambat menjalankan tugas dan terbuka kepada penyelewengan khususnya rasuah. Bagi punca yang ketiga, sosial dan budaya. Masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda sempena menyambut hari-hari kebesaran, hari perayaan, majlis hari jadi, hari perkahwinan dan sebagainya. Bagi punca yang keempat, modernisasi. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak-banyaknya. Mereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan akan pembuat keputusan. Rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran, melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya. Punca rasuah yang kelima, iaitu politik. Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa, memenangi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan, menagih populariti dan sebagainya. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 terdiri daripada 4 akta. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah dalam kurungan Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009. Yang kedua, menawar atau memberi suapan dalam kurungan Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu dalam kurungan Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dan yang keempat, menggunakan jawatan untuk suapan pegawai badan awam dalam kurungan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Meminta atau menerima rasuah dalam kurungan Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM. Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta atau menerima suatu suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Baharudin bin Ahmad, yang di-Pertua MPSP, dituduh meminta rasuah daripada kontraktor berkaitan projek pembangunan perumahan seluas lebih kurang 10 ekar. Rasuah berupa wang tunai sebanyak RM300,000 yang diterima daripada kontraktor, dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan denda berjumlah RM1.925 juta. Menawar atau memberi suapan dalam kurungan Seksyen 17B atau SPRM. Memberi atau menawar suapan kepada mana-mana pegawai badan awam sebagai dorongan atau upah bagi tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal prinsipal ejen itu melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebagai contoh, seorang kontraktor memberi suapan sebanyak RM2,000 kepada pegawai pengurus perhutanan dengan niat untuk mempercepatkan permohonan pemiliknya itu. Beliau telah dihukum 8 bulan penjara dan denda sebanyak RM25,000. Mengemukakan tuntutan palsu dalam kurungan Seksyen 18 Akta SPRM. Mana-mana orang menggunakan dokumen tuntutan, contohnya pesanan kerajaan, risik dan invoice yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan niat untuk memperdayakan majikannya. Sebagai contoh, bekas dekan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM, Datuk Muhammad Sabri dihukum penjara 3 tahun dan denda sebanyak RM10,000 oleh mahkamah di atas tuduhan memperakui invoice pembekalan peralatan sukan palsu bernilai
RM140,000. Hakim turut menjatuhkan hukuman yang sama ke atas pemilik syarikat pembekal peralatan sukan Salihah binti Rahim 29 tahun atas kesalahan bersubahat mengeluarkan invoice tersebut. Menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam dalam kurungan Seksyen 23 Akta SPRM. Pegawai badan awam menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia, saudara atau sekutunya mempunyai kepentingan. Sebagai contoh, dalam satu mesyuarat tender makanan, pengetua atau guru besar mempengerusikan mesyuarat pemilihan tender makanan bermasak di sekolahnya di mana telah menggunakan jawatan beliau dengan meluluskan dan memberikan tender tersebut kepada syarikat yang dimiliki oleh isterinya sendiri. Kes-kes rasuah dan hukuman kesalahan rasuah. Kes berita yang pertama, pegawai SPRM ahli perniagaan didakwa terima rasuah. Sumber utusan Malaysia, tarikh berita 15 Jun 2021 dan tempat di Shah Alam, Selangor. Ulasan berita, dua lelaki termasuk seorang pegawai SPRM mengaku tidak bersalah. Tertuduh Syarul Izzuan Muhammad Zain 41 tahun dan Teo Peng Sing 55 tahun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua tuduhan dibaca secara berasingan di hadapan Hakim Ruzirah Saleh. Berdasarkan pertuduhan, Syarul Izzuan yang bertugas di SPRM Putrajaya didakwa telah bersubahat dengan Peng Sing menerima rasuah sebanyak RM100,000 daripada Tan Chin Seng sebagai dorongan untuk tidak melakukan siasatan. Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16A Akta SPRM dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Kes berita yang kedua, pengurus besar diriman isu rasuah. Sumber Kosmo, tarikh berita 21 September 2021 dan bertempat di Putrajaya. Seorang pengurus besar sebuah syarikat pengeluar kereta direman 6 hari kerana dipercayai menerima rasuah bernilai ratusan ribu ringgit daripada syarikat kereta terpakai. Perintah reman sehingga 26 September depan tersebut dikeluarkan oleh Magistrat Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistrat selepas pihak SPRM membuat permohonan hari ini. Menurut sumber, terdapat juga kereta-kereta trade-in daripada pelanggan yang membeli kereta baharu daripada syarikat pengeluar kereta tersebut turut dijual kepada syarikat kereta terpakai terlibat. Suspek lelaki tersebut dibawa ke mahkamah serta diiringi oleh pegawai SPRM bagi permohonan perintah reman tersebut hari ini. Kes berita yang ketiga, polis berpangkat sarjan direman kes rasuah. Sumber utusan Malaysia, tarikh berita 21 Februari 2021 bertempat di Alor, Kedah. Seorang anggota polis berpangkat sarjan merupakan antara 4 individu direman selama 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan melibatkan kes rasuah baru-baru ini. Katanya perintah tahanan reman itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Alor Wan Fazilah Wan Ibrahim sehingga 26 Februari ini. Keempat-empat mereka yang berusia antara 26 hingga 64 tahun ditahan SPRM antara pukul 1 petang hingga 5.20 petang semalam. Seorang lagi individu berusia 35 tahun yang merupakan pemandu kepada wanita tersebut turut dirakam percakapan dan dilepaskan dengan jaminan SPRM. Jelas dia. Kesan-kesan rasuah terhadap masyarakat dan negara. Individu, kehilangan pekerjaan, kejatuhan moral dan maruah, menerima hukuman penjara dan denda, kehilangan kemudahan masyarakat. Bagi kesan keluarga pula, menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga, keluarga terabai, menjatuhkan nama baik keluarga dan kehilangan kepercayaan daripada keluarga dan sanak saudara. Kesan terhadap masyarakat, merosakkan keadilan sosial dan kesesamaan ekonomi. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang membebankan golongan orang susah, melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran, melahirkan masyarakat yang beretika rendah dan tidak bermoral, hilang amanah di dalam sesuatu urusan dan memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. Kesan rasuah kepada negara, menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran, menjejaskan sosial serta kestabilan politik, tumpah pembangunan yang tidak seimbang, kenaikan kos barang dan penghidmatan, mengurangkan pendapatan negara, menurunkan mutu dan kualiti kerja atau produk yang dihasilkan, membahayakan kemakmuran dan keselamatan negara dan mencemarkan imej negara. Ragam mengelakkan pelakuan rasuah. Penguatkuasaan undang-undang bagi rasuah perlu diperketatkan. Kempen kesedaran rasuah perlu diadakan di tempat awam, IPT dan sekolah untuk memberikan kesedaran kepada orang awam dan pelajar. Penerapan nilai murni di sekolah, didikan agama yang mencukupi sejak kecil agar tidak terjebak dalam berlakunya rasuah,
Penubuhan SPRM menasihati ketua-ketua badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan, sistem atau tata cara yang sesuai dengan penuaian berkesan kewajipan-kewajipan badan-badan awam itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Ketua Pesuruhjaya untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah. Kesimpulan, perbuatan rasuah adalah suatu perbuatan yang ternyata salah dan batil. Jika dilihat dari sudut maknanya sendiri sudah cukup untuk menggambarkan ia merupakan suatu perbuatan yang salah. Pelbagai pendapat dapat dilihat dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan rasuah. Tidak cukup dengan itu, ciri-ciri rasuah juga diperbahaskan oleh ramai cendekiawan secara panjang lebar dan terang. Hal ini bagi memberikan penjelasan yang benar-benar difahami oleh masyarakat agar masyarakat tidak keliru dengan setiap perbuatan yang dilakukan dalam urusan seharian mereka. Rasuah tidak hanya merangkumi satu perkara, malahan ia boleh dibahagikan kepada beberapa jenis rasuah. Perkara ini berlaku bagi membezakan sesuatu perbuatan yang dikatakan rasuah dengan perbuatan lain yang pada dasarnya tidak dikatakan rasuah tetapi pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan rasuah juga. Ini adalah antara rujukan yang telah saya sediakan. Sekian, terima kasih.